Saya just nak kongsikan, again, benda ni tak ada kaitan dengan kes ini. Tapi contohnya macam sama ada benda tu possible ke tak possible, it is possible. Possible dari segi, walaupun kita menyewa kat rumah seseorang, kita boleh menyewakan rumah tersebut kat orang lain. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan anda. So, baru-baru ini kita dikabarkan ataupun dikejutkan dengan satu topik viral lah. Okay? Dan telah pun masuk ke dalam pocket. 3 tahun duduk percuma, tuan rumah hilang. Alasan individu ini mahu jual rumah sewa didiaminya. Okay, poin dia apa? Pasal kes viral, seorang penyewa yang ingin menjual rumah yang disewanya dengan alasan tuan rumah hilang lebih daripada 3 tahun. So, boleh ke tak boleh? Ataupun apakah pandangan saya? Okay, so first thing first, pandangan saya, boleh ke kita jual rumah yang bukan kita punya? Okay, saya rasa tak boleh kan? Sebab saya pun berjual beli rumah. Pernah ada juga saya ada pengalaman beli rumah subsale misalnya. So rumah subsale ni kita tak beli daripada developer, kita beli daripada owner. Okay, owner yang dah memiliki rumah tersebut. Prosesnya tu panjang. Okay, prosesnya panjang dan prosesnya melibatkan kepada tuan rumah tersebut. Okay, tuan rumah tu sendiri. Kena degeran tanah, kena buat hasil carian tanah tersebut kan, kena pergi kat pejabat tanah, kena register itu, kena register ini, kena pindah milik nama dan sebagainya lah. Oh, kalau melibatkan bank lagi lah kan, macam mana bank nak disburse payment ataupun nak bagi hutang. Contohnya kalau rumah tu kita nak jual kepada seseorang individu yang orang tu menggunakan bank, okay, buat bank loan untuk membeli rumah tersebut. So bank nak disburse loan tersebut, lagilah berwaspada. Macam biar betul kan, macam mana confirm lah bank nak protect, okay, bank nak melindungi diri mereka. Mereka akan pastikan rumah yang anda nak beli ni memang betul-betul legit. Satu, tuan rumah memang beri kebenaran. Kedua dan ketiga, bila ditransfer itu, milik itu akan jadi milik bank kan. Sebab bank, bila bank bagi loan, maksudnya bank masih lagi memiliki rumah tersebut. Okay, dia bukan milik kita lagi sampailah kita dah habis loan kita, barulah kita dapat grant asal. Persoalannya, boleh ke tak boleh? Saya rasa mustahil lah kita nak jual. Memang tak boleh lah kan? Melainkan ada orang yang ada cara atau teknik bagaimana nak menjual rumah yang bukan kita punya kan. Sebab saya sekarang ni lah, saya pun duduk kat rumah sewa kan. Berminat ke ah? Alright, so itu yang pertama. Yang kedua, dari segi etika, okay, boleh ke tak boleh? Let's say lah, yang pertama tadi boleh, okay. Let's say dari segi etika, saya rasa tak beretika jugalah. Sebab rumah tu bukan you punya. Tak kisahlah you duduk, dah lah you tak bayar kan. Tak bayar 3 tahun pula tu kan, duduk percuma 3 tahun. So dari segi etika ataupun dari segi halal haram ni saya tak nak sentuh lah kan. Benda ni anda boleh tanyalah ustaz-ustaz yang anda kenal. Tapi dari segi etika, saya rasa tak beretika. Okay? Sebab kalau anda memang lose contact kan, saya nak salahkan penyewa 100% pun susah juga. Sebab yelah, tiba-tiba owner rumah hilang. Kita tak tahu owner rumah hilang ni, there's so many reason, right? Okay, one of it mungkin owner tiba-tiba meninggal dunia. Okay, so kalau owner meninggal dunia, apa yang berlaku kepada kita sebagai penyewa? Kalau saya akan cari owner rumah tersebut. Kenapa? Sebab kalau apa-apa jadi kepada rumah tersebut, at the end of the day, kita sebagai penyewa, saya rasa let's say lah bocor kan, saya nak keluarkan duit saya sendiri tak untuk repair bocor tu? Sebab tu bukan rumah saya, right? And kalau bocornya tu besar, of course saya akan report kepada owner. Kalau tak, saya yang kena keluarkan kos. Okay, kalau saya tak keluarkan kos sekalipun, saya tak naklah duduk kat rumah yang banjir. Betul tak? Menitik, setiap malam menitik kan, air contohnya sebab bocor kan. Ataupun sebab penyewa kita kena bayar bil elektrik, bil air. So saya tak naklah disebabkan oleh bocor. Kalau bocor itu terjadi dekat tangki air, so kalau air tu menitik je, habislah. Kita mungkin kena bayar bil air yang besar. So that's why saya sebagai penyewa, kalau saya tak dapat contact owner rumah sebulan 2 bulan pun saya dah risau dah. Let's say rumah tu terbakar ke, kan nak buat, takkan saya yang kena keluarkan kos
kan? Sebab keberangkalian besar insurans rumah, kan? Insurans rumah tu atas nama owner. So owner lah yang kena report dekat company insurance ke ataupun takaful operator ke untuk dapatkan pampasan supaya mereka boleh bina balik rumah tersebut, right? So that's why it's very very important untuk kita sebagai saya lah ataupun anda semua sebagai penyewa ada close relationship dengan tuan rumah. Okay, so mesti ambil tahu, kan? Terutamanya kita yang hidup bermasyarakat. Okay, so kita kena ambil tahu. Duit itu pun kita tahu ke mana perginya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, contohnya kalau kita nak menyewa rumah tersebut kepada orang lain. Okay, sebab itu pun salah satu point yang diutarakan. Contohnya, okay, saya nak contact owner, tak boleh. Tapi saya nak menyewakan ke orang lain. So, orang lain bayar. And then duit yang bayar yang saya dapat itu, saya boleh, yelah, sama ada saya gunakan sebagai keuntungan ataupun boleh baki rumah. Like I say, apa-apa yang kita nak buat, okay, the ideal thing to do, okay, the most ideal thing to do is kita kenalah berkomunikasi dengan tuan rumah. Tak kisahlah tuan rumah ataupun waris kepada tuan rumah tersebut jika tuan rumah tu meninggal dunia, right? Sebab at the end of the day, kalau tuan rumah tu meninggal dunia sekalipun, rumah tersebut by right dah jadi rumah harta pusaka. So harta pusaka ni milik siapa? Milik waris-waris yang ditinggalkan oleh tuan rumah tersebut. But it's funny enough though, kan? Sebab saya just nak kongsikan, again, benda ni tak ada kaitan dengan kes ini. Tapi contohnya macam sama ada benda tu possible ke tak possible, it is possible. Possible dari segi, walaupun kita menyewa kat rumah seseorang, kita boleh menyewakan rumah tersebut kat orang lain yang dinamakan sebagai sublet. Okay, sebab ada satu konsep yang dinamakan sebagai sublet di mana kita menyewa sesebuah rumah tersebut dan dengan, okay, dengar betul-betul, persetujuan owner dan agreement lah. So nampak tak? So ada komunikasi. Maksudnya, okay, saya nak menyewa. Let's say lah, saya bagi contoh, saya ada rumah teres. Rumah teres ada 5 buah bilik. Dan saya sewa rumah tersebut. Okay, ada 5 buah bilik. Daripada rumah yang saya sewa tersebut, mungkin saya ambil 1 bilik sahaja. Ada lagi 4 bilik, saya sewakan kepada orang lain. Tetapi apa saja orang lain ni bayar, saya dapat. Benda tu memang dipraktikkan oleh rakyat Malaysia dah lama dah. Okay, in fact, saya ada seorang kawan memang dalam business subletting. Okay, tu kawan saya lagi lah. But the point is, you sewakan pada orang lain and then duit hasilan tu you dapat. Ini bagi mereka yang single lah. Dan anda tak perlu rumah sebesar alam itu. Dan ada juga orang yang menyewa rumah. Contohnya kan, saya dapat rumah, let's say rumah apartment 3 bilik. Okay, saya menyewa rumah apartment 3 bilik. Let's say saya nego dengan owner, saya bayar bulan-bulan RM900. Okay, owner pun setuju RM900. Tapi saya cakap kat owner, saya nak lock, okay, rumah ni selama 3 tahun. Dan saya nak buat business sublet. Maksudnya saya sewa rumah ni daripada you, saya buat kasih cantik-cantik, saya letak perabot semua, and then saya sewakan kepada orang lain per room. Setiap bilik orang bayar saya mungkin RM400. Okay, so 400 kali 3 dah RM1,200. So saya dapat untung situ RM300. Saya bayar dekat owner RM900, saya dapat untung RM300. Ini merupakan salah satu bisnes, okay, iaitu yang kita panggilkan sublet. So ada. Tapi the point is, ada persetujuan, ada komunikasi dengan owner. So kalau kita nak suka hati buat, risikonya besar lah. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.